Hey guys, welcome back to my channel. Oh, dah start. Bagi aku pakai jaket dulu. Hey guys, Assalamualaikum semua. So guys, hari ni aku nak cakap pasal baru-baru ni. Hey guys, Assalamualaikum semua. So guys, hari ni aku nak cakap pasal, korang pun tahu baru-baru ni viral pasal kes Siti Nursuria. Kes dia bermula macam ni. Aku cerita daripada orang yang bagi artikel semua, daripada first sampai habis, okay? So kalau ada salah pun korang jangan percaya cakap aku ni. Aku pun tak tahu benda ni betul ataupun fake, because artikel keluar banyak pasal benda ni. So aku cakap, okay, cerita dia macam ni. First kali Siti Nursuria ni dia jaga mak dia, because mak dia ni macam ada sakit kanser otak. Dia jaga mak dia dah lama, and dia sanggup korbankan dia tak sambung belajar semata-mata dia nak jaga mak dia. Lepas tu satu hari ni dia macam kawan dia nak datang rumah dia, nak pergi, aku tak tahu nak pergi borak ke nak buat apa ke, aku tak tahu. And then kawan tu pergi dekat rumah dia pada pagi tu, pukul 9 pagi tak salah aku. Something happen. Artikel banyak mengatakan yang diorang ni kawan baik daripada form 1 sampai form 5. And then lepas tu diorang macam dah lama tak berhubung, and then tibalah hari tu diorang berjumpa balik and borak-borak balik. And then benda tu terjadi, aku macam sedih doh. Kawan baik sendiri buat benda. Tapi dalam ni kita tak boleh nak tuduh lagi 100% yang orang tu buat, because benda ni dalam siasatan polis lagi, masih dalam reman lagi. So aku harap korang tak bagi banyak macam peningkan polis doh. So kita boleh cakap tapi jangan percaya lagi, because dia masih dalam reman. Okay, so kita just dengar and dengar saja, jangan percaya. Okay, so benda tu terjadi pada pukul 9 pagi. Kawan dia tu macam pergi jumpa Siti Nursuria ni, suspek tu. And then diorang macam ada yang cakap diorang ni macam tengah borak-borak dulu. And then tiba-tiba satu terjadi. Diorang macam salah faham, perselisihan faham. Diorang mula bergelut. Orang kata diorang dah bergaduh. Lepas diorang dah bergaduh tu macam makin lama makin teruk. And then mak mangsa Siti Nursuria tu, mak dia macam tengah tidur atas katil, tak boleh nak bergerak because dia ada kanser otak. Dia tak boleh buat apa. And then diorang dah bergaduh-gaduh tentu. Suspek ni dia macam dah tak terkawal emosi dia. Aku tak tahu. Dia terjumpa satu pisau dekat ruang tamu rumah mangsa. And then lepas itu diorang dah bergaduh. Suspek ni dah macam pergi ambil pisau tu. Terjadinya kes pembunuhan yang tragis dan kejam. Aku tak boleh doh nak cakap. Orang banyak kata yang pisau tu dia pergi cucuk dekat toreh dekat sini, dekat sana, dekat sini, cucuk. Aku tak boleh nak cakap dah. And then yang paling ekstrim bagi aku, sedih, how macam mana dia sanggup pergi potong kawan dia punya tangan sampai putus guys. Aku tak boleh imagine doh macam mana. Dude, kita kalau terkena pisau berdarah sikit pun kita dah menjerit. Kita dah pergi cari minyak gamat, kita dah pergi cari macam-macam benda nak tutup darah. How dia boleh pergi potong tangan sampai putus? Maybe emosi dia dah tak terkawal, and then dia terbawa-bawa dengan marah dia. Benda tu terjadi.
And then macam mana diorang boleh tahu kes ni terjadi? Adik mangsa, iaitu adik Siti Nursuria ni, arwah, dia macam terkejut bila kakak dia, iaitu mangsa, tak ambil dia balik sekolah. And then macam selalu dia ambil, selalu mangsa ni pergi ambil adik dia balik sekolah macam biasa. And then tiba-tiba hari tu adik dia macam pelik, kenapa kakak dia tak pergi ambil dia. Dia tunggu lama, kenapa kakak dia tak pergi ambil dia. And then adik dia dah risau, adik dia pergi call telefon kakak dia banyak kali, telefon, and then tak angkat, not answer. And then adik dia dah mula risau and gelabah curiga. Adik dia pergi lari balik rumah. Rumah dia tak salah aku, dia orang kata macam dah lebih kurang 1 kilometer, tak jauh sangat. Tapi adik dia macam dah risau, dia pergi lari balik. Tiba-tiba dia ternampak pintu rumah terbuka. Adik dia terus pergi balik, masuk rumah tu, and then ternampak kakak dia dah terbaring dekat ruang tamu dengan berlumuran darah tu. Aku macam sedih gila, tragis. And then adik dia macam terkejut. Dia terus pergi call ayah dia, suruh datang. Yang ada yang kata mula-mula adik dia teringat yang kakak dia ni macam terkena renjatan elektrik. Tapi benda tu is not renjatan elektrik. Adik dia dah call ayah dia, so ayah dia pun dah datang. Adik dia call abang dia ke semua macam tu. Bila ayah dia dah datang, ayah dia macam dah boleh agak ini macam kes pembunuhan. Sebab apa? Ayah dia ada ternampak macam kesan tapak kaki kecil, iaitu mestilah kaki wanita kan. Kaki perempuan kan dia kecil-kecil kan. So ayah dia mesti sedih gila masa tu. Tapi suspek ni boleh kata bijak juga, because aku dengar dia ada bawa macam bedak. Bukan bawa, aku tak sure, tapi bedak tu dia pergi tabur dekat setiap tempat yang ni dia, untuk hilangkan cap jari dia. And aku dengar cerita juga, masa suspek buat dekat mangsa tu, dia pergi ambil barang-barang mangsa, pergi duit mangsa hilang, telefon bimbit hilang. Suspek pergi ambil, bawa lari, and then pergi bayar hutang dia dekat seseorang. How the kau boleh pergi ambil kawan baik kau punya barang, kau pergi bunuh dia dulu, and then kau nak pergi bagi barang benda tu dekat orang lain untuk bayar hutang masalah kau. What the heck? Aku macam, itu memang kejam doh. Benda ni patutnya tak berjadi dekat dunia ni. Okay, and then lepas itu ayah dia ni macam sedih gila. Mesti anak dia doh. Ayah dia macam tengok mak dia time tu macam terbaring dekat katil macam biasa, and bubur tak sentuh langsung, tak makan, sebab kakak dia dah tak ada, mangsa dah tak ada, anak dia dah tak ada. Okay, aku tak nak menangis depan kamera. Macam sedih dah. Aku sebenarnya tak nak cerita pasal ni, tapi okay. And then suspek ni, lepas dia dah habis buat benda kekejaman dia tu, dia pergi balik macam biasa, buat macam tak ada apa-apa, orang kata dalam tu. And then lepas dia dah balik tu, dia dah buat macam biasa. Kawan-kawan dia check dia, tak salah aku. Dia buat macam biasa, dia pun buat macam terkejut ke, tak salah aku. And then polis dah tiba dekat rumah kejadian.
And then polis syak benda ni bukan kes samun dan rompak. Guys, korang boleh nampak tak dekat sini suspek ni macam bijak gila. Dia buat benda ni seolah-olah bukan kes pembunuhan. Dia buat macam seolah benda ni kes samun dan rompak dan bunuh. Macam orang pergi masuk rumah, pergi rompak barang-barang, duit segala, telefon bimbit, and then bunuh mangsa. Polis, dude, polis, kau ingat polis apa doh? Polis lagi pandai doh. Dia dah banyak kes macam-macam ni. So, polis dapat syak benda ni kes pembunuhan. Dan lepas polis syak benda ni, polis mula panggil semua kawan-kawan baik dia datang untuk bagi keterangan. Pada pukul, tak salah aku, pagi selepas esok, mangsa dah selamat dikebumikan. Alhamdulillah. And polis panggil semua kawan-kawan baik dia untuk bagi keterangan. And then terjumpa satu CCTV yang viral pasal diorang dekat rumah mangsa tu. Pada pukul 9 pagi ada terakam satu perempuan naik motor EX5 pergi dekat rumah mangsa. And then polis dapat syak suspek ni adalah wanita, because pukul 9 pagi orang pergi rumah mangsa and then something happen. Dah meninggal dunia dah pun. Tapi suspek ni aku dengar cerita dia pergi bagi tahu mak dia, ataupun mak dia pujuk dia untuk pergi balai polis and then untuk buat keterangan. And then bila dicek-cek balik, polis dapat kesan iaitu suspek ni ada lebam-lebam dekat, I'm not sure dekat lengan ke kat mana, aku tak sure sangat. And then ada bekas gigitan, maybe sebab pergelutan masa dia orang bergaduh tu kan. And then masa dekat tangan mangsa, tak salah aku, ada macam rambut, maybe masa dia orang bergaduh tarik rambut ke, I'm not sure. And then ada rambut suspek. Polis cek, maybe ni rambut wanita. And then suspek ditangkap, direman, iaitu rakan baik dia sendiri. Macam mana kawan sendiri, kawan baik sendiri makan kawan dia sendiri? Aku tak kisah kau nak bayar hutang ke apa, banyak cara. Kau boleh pergi kerja, kau boleh pergi nak pinjam kat adik-beradik pun boleh. Jangan sampai libatkan kawan dia sampai pergi bunuh. Aku tak tahu, maybe ada perasaan dendam ke sebelum ni ke. So sekarang ni kes masih berjalan, masih dalam siasatan sampai hari Isnin ni. I'm not sure, maybe 3 hari bulan sampai, aku tak lupa, 7 hari. So kita jangan macam mereka-reka lagi cerita yang mengarut-mengarut. Ada orang kata masa kejadian mangsa pakai rantai emas lah, and then suspek pergi ambil. And ayah mangsa kata benda tu tak ada masa kejadian tu, mangsa tak pakai mask. So jangan reka cerita doh. Aku tengok banyak, I'm not sure, YouTuber ke apa buat cerita pelik-pelik yang tak betul ke apa. So be careful, okay? So aku ada ramai kawan aku pun pernah tikam belakang aku, pernah ni, aku pun kadang-kadang pernah buat jahat dekat kawan aku. Tapi the best solution is kita pergi minta maaf kalau kita ada salah. Jangan kita buat something ikut nafsu kita, because this will happen. If kau ikut nafsu, syaitan ni, of course dekat keliling kau ni ada syaitan. Dia boleh bisik kau bunuh, and then jadilah kes bunuh. That's macam tu je, you know. Kita tak terfikir pasal keluarga kita, malu kita, maruah kita. That's the thing yang syaitan nak kita buat. Dia nak hilangkan arah kita and then buat something yang dia suka. Kita pun dah pergi buat and then kita menyesal, tak ada guna dah.
If kalau betul kes ni, aku rasa maybe suspek akan kena kes gantung. Sedih juga no. And aku dengar cerita juga yang suspek ni sebenarnya orang baik. Jiran-jiran dia kata yang suspek ni semua sebenarnya orang yang baik, tak buat masalah pun sebelum ni. And then kenapa jadi macam ni? So guys, kita kena ambil iktibar pengajaran daripada kes-kes macam ni. Sebenarnya yang ni kes ni viral. Kalau kita tak tahu sebelum ni, ada je benda ni terjadi, kawan bunuh kawan sebelum ni, banyak je terjadi. Kita tak tahu sebab tak viral. And kita patut ambil iktibar kali ni. Allah bagi benda ni viral sebab ada something dia nak kita faham benda ni. Yang sebenarnya kita kena jaga mulut kita. Kita kena jaga hati orang. Kita jangan memandai-mandai kita nak cakap ikut suka hati kita, because kita manusia biasa. Kita tak ada power, kita tak ada apa langsung. Kita just manusia biasa yang diperbuat daripada tanah, yang kita ada akal saja Allah bagi. Guna sebaik mungkin. Guys, kita tak tahu hati orang. That's the thing. Kawan dengan siapa pun, walaupun kita dah kawan bertahun-tahun, jangan percaya 100% bulat-bulat, because kita tak tahu hati orang. Orang maybe depan kita buat baik, macam happy, tapi belakang kita tahu ke? Orang cakap pasal kita tahu. Orang kutuk kita, orang pergi cakap macam-macam kisah buruk kita dekat orang lain, kita tahu ke? Kita tak tahu tu. That's the thing. Kita jangan ambil mudah. Kawan boleh nak kawan dengan siapa pun, tapi jaga hati, jaga mulut. Jangan ikut suka sedap nak cakap apa pun, because orang ni kita tak tahu. Dia contoh, dia sensitif. Dia tak buat engkau sekarang, dia maybe simpan dalam hati engkau, dalam hati dia. And then one day bila dia dah tak tahan, dia akan meletup. Jadi kes-kes yang kita tak nak terjadi. Fikir pasal ahli keluarga kita. Kita ada mak ayah, kita ada kawan-kawan yang sayangkan kita, kita ada semua orang yang perlukan kita, tapi kita sia-siakan dengan benda-benda macam ni. So aku harap kes-kes macam ni tak terjadi lagi. Jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan orang. Kita jangan suka hati cakap benda yang orang tak suka. So perempuan, bagi aku kali ni betul doh benda ni. Aku ada tengok satu artikel ni, jaga macam, that's why Islam suruh perempuan ni macam minta izin ayah, minta izin suami, because perempuan kadang-kadang diorang macam kawan ramai. Selalunya perempuan ni memang kawan ramai. And then bila jadi macam ni, tanpa pengetahuan ayah yang diorang ni pergi jumpa, tanpa pengetahuan suami yang diorang ni pergi jumpa kawan dia, jadi benda macam ni. Ambil iktibar, jangan benda ni berulang 2 kali. Okay, so aku harap korang lepas ni, kalau marah dekat kawan sekalipun, jangan pernah simpan dendam. Pergi luahkan dekat dia, cakap, aku tak suka engkau. Dia pun okay, lepaskan je doh. Kalau kita simpan benda tu lama-lama, akan jadi makin lama makin meletup, kau tahu tak? Kita just pergi cakap yang kita tak suka dia ni punya perangai macam ni ke, okay? Bagi tahu je. Kawan kau pun maybe dia boleh terima. Kalau dia tak boleh terima, okay, that's fine. Kita tak payah kawan dengan dia, sebab dia pun dah tak suka kita macam tu kan. So ambil iktibar, and kes ni masih dalam siasatan. So kita just tunggu apa berita yang terkini akan keluar untuk kes ni. So aku harap korang semua boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Siti Nur Suria yang baru saja meninggal sebab kes ni. Innalillahi wa
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So selamat. Aku harap kita lebih berdikari lepas ni, kita lebih berhati-hati lepas ni untuk memilih kawan. Pilih kawan ni bagus because kita menjaga diri kita daripada perbuatan yang kita tak nak terjadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi in the next video. Bye bye.